Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengenali salah satu daripada perwakilan data iaitu box and whisker plot ataupun dikenali sebagai plot kotak dan misai. Jadi, terdapat 5 ukuran statistik yang boleh kita baca melalui plot kotak dan misai ini. Antaranya ialah nilai minimum, nilai maksimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, nilai outlier dan juga nilai ekstrim. Berdasarkan gambar yang dipaparkan ini, plot kotak dilukis di sepanjang garis nombor sama ada dalam keadaan menegak ataupun melintang. Jadi, mari kita lihat gambar tersebut. Lebar kotak menunjukkan julat antara kuartil ataupun IQR. Seterusnya adalah nilai outlier. Nilai outlier ini ialah nilai data yang letaknya lebih daripada 1.5 kali panjang kotak IQR. Manakala nilai ekstrim ialah nilai-nilai yang letaknya lebih dari 3 kali panjang kotak IQR. Baiklah, seterusnya kita akan membina box plot kita, iaitu dengan contoh, iaitu kita mempunyai satu taburan set data seperti berikut. Baiklah, langkah pertama sebelum kita memplotkan atau membinalah box plot kita itu, kita kena susun semula nilai-nilai dalam data set kita, iaitu secara menaik daripada nilai yang paling kecil sehinggalah nilai yang paling besar. Setelah kita menyusun semula nilai-nilai kita, jadi untuk mencari, jadi minimum bagi nilai-nilai dataset kita adalah 8 dan maksimum adalah 49. So kita akan mencari nilai median tu dengan memotong secara sekata lah untuk mencari dia. Maknanya memotong secara sekata tu macam mana? So kita bahagi, sekarang ni ada 13. So sini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okey, so ni merupakan nilai tengah ataupun median kita. Dan median juga merupakan nilai bagi Q2 ataupun quartile 2. Perlu mencari pula median bagi suku pertama dan juga suku kedua. Median ataupun nilai yang pertama ni Q1 dan juga yang kedua ni Q3. Bagaimana pula nak cari median bagi suku yang pertama ini? So, macam tadi kita buat potong-potong-potong. So, kita potong juga daripada hujung ke hujung ni secara sekata lah. Okay, so di sinilah median kita. Tapi tak ada lah nilai dia kan. Jadi, macam mana nak tahu apa nilai dia kat sini? Jadi, kita ambil 11 dan 13. Kita campurkan dan bahagi kepada 2, iaitu kita nak cari purata dia. Jadi 11 campur 13 bahagi dengan 2 bersamaan dengan 12. Maka 12 merupakan median ataupun Q1 kuartil 1 bagi suku pertama nilai-nilai dataset kita. Begitu juga pada bahagian suku yang kedua ni. Jadi kita potong. Okay, so Q3 ataupun median bagi suku data yang kedua ni merupakan purata 27 dan 29, iaitu 28. So sinilah nilai Q3 kita, 28. So sekarang kita telah jumpa keseluruhan komponen-komponen yang diperlukan bagi membina box plot kita. Baiklah, apakah langkah yang seterusnya kita perlu buat? Kita perlu tentukan sama ada nilai-nilai dalam dataset kita ni mempunyai outlier. So, first kali, macam mana kita nak cari outlier kita tu? Kita akan menggunakan formula yang telah ditentukan bagi mencari outlier ni, iaitu dengan formula Q1 tolak 1.5 IQ
IQR. Dan juga Q3 tambah 1.5 IQR. Apa itu IQR? Apa itu dia punya formula ni? IQR ni apa sebenarnya? Kita ada Q1. Kita ada Q3. Tapi apa itu IQR? IQR merupakan nilai bagi Q3 tolak Q1. Itulah di IQR. Maka Q3 iaitu 28, kita tolakkan dengan Q1 iaitu 12. Maka dapatlah 16. 28 tolak 12, 16. Okey, apabila kita telah menjumpai IQR kita, so kita masukkan terus nilai Q1 dan juga Q3 dan juga nilai IQR dalam formula kita tadi. Okey, so kita ambil kalkulator dan masukkan kedua-dua nilai tersebut di dalam kalkulator. Kita akan dapat negatif 12. Maka dan juga 28 tambah 1.5 darab 16, kita akan dapat 52. Maka apa sebenarnya yang kita telah jumpa ni? Negatif 12 dan 52. Inilah dia nilai-nilai yang ada ataupun nilai-nilai yang wujud dalam box plot kita nanti. Jika ada nilai dalam dataset kita tadi ada yang kurang daripada 12 ataupun juga lebih daripada 52, so nilai-nilai itu merupakan outlier. Nilai yang tidak tergolong dalam box plot kita nanti. Okey, sekarang dengan kita mempunyai minimum kita 8, 12, 20, Q3 28 dan maksimum 49. Maka 8 tergolong ataupun termasuk dalam nilai-nilai yang ada daripada negatif 12 sehingga 52. Dan maksimum kita adalah 49. Maka 49 juga merupakan nilai yang sebelum ataupun termasuk juga dalam negatif 12 sehingga 52. Jadi dataset kita ini tidak ada nilai-nilai outlier yang perlu diplotkan di luar box plot kita nanti. Okey, sekarang dengan semua benda telah clear, so kita boleh terus membina skala kita dan membuat box plot kita. Sekarang ni kita mempunyai nilai-nilai 8, 12, 20, 28 dan maksimum kita 49. Maka saya akan menggunakan skala 10 kerana nilai maksimum kita 49. So kita akan buat 10, 20, 30, 40 dan juga 50. Okey. Jadi, dengan nilai-nilai yang ada yang telah kita cari tadi dan tentukan minimum, Q1, Q2, Q3 dan maksimum, so kita boleh tandakan di mana nilai-nilai itu mungkin berada di dalam skala kita. Jadi minimum kita 8. So 8 berada di sebelum 10 sekitar sini. Kemudian Q1 kita adalah 12. So 12 berada di sini. Okay, kemudian kita ada Q3 iaitu median 20. Maka 20 berada di sini. Seterusnya 28 Q3. Jadi 28 berada sebelum pada 30 di sekitar sini. Seterusnya maksimum 49. So 49 betul-betul sebelum 50. Okey, sudah pun diplotkan box plot kita. Jadi kita terus sambungkannya sahaja menjadi satu bentuk box plot. Maka siaplah box plot kita bagi contoh yang kita tidak ada outlier. Jadi bagaimana pula kalau kita mempunyai nilai outlier, keadaannya pasti akan berbeza. Jadi kita bersama dengan Bro Aiman. Okey, kita akan tengok contoh kedua untuk box plot yang ada sedikit perbezaan daripada yang Azri punya tadi. Okey, sekarang nombor-nombor je
semua data susun dari nilai rendah ke nilai tinggi. Pas sekarang kita dapat lihat kita dah ada kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Dan kita dapat tengok sini sekarang buat masa ni nilai minimumnya adalah 15 dan nilai maksimum adalah 76. Okey, sekarang kita nak cari IQR untuk menentukan sama ada nilai min dengan nilai max dia ni boleh digunakan untuk membuat box plot. Okey. Sekarang kita buat IQR dulu. Kuartil 3 tolak kuartil 1. Kuartil 4, 3 tolak 22 sama dengan 21. Okey. Sekarang dapat IQR 21. Lepas tu rumus untuk cari max dengan minnya. Kuartil 1 tolak 1/5 darab IQR dengan Q3 tambah 1/5 darab IQR. Yang tahu kuartil 1 22 tolak dengan 1/5 darab 21. Kuartil 3 43 tambah 1/5 darab IQR 21. Ada dapat nilai ini dapat negatif 95. Lepas tu yang ini dapat 74/5. Nilai min dia ada dalam ni, bermakna dia boleh guna. Tapi sekarang masalah dia ni 76. Dia melebihi daripada nilai yang ni. Jadi ni sekarang ni tak boleh guna. Okey. Apa yang kita perlu buat bila dah macam ni, kita ambil nombor sebelum dia, iaitu 54. Jadi sekarang 54 ni adalah nilai max yang baru. Dan sebab itulah di sini sekarang kita berlaku outlier. Sekarang saya dah buat dia punya garisan panjang ni, dah letak nilai semua. Kita akan buat dia punya box pula. Okay, kuartil 1 tanda kuartil 2 sini. So kuartil 3 4 3 sini. So kuartil sebab box dia. Kita punya box dari sini. Lepas tu kuartil 2 3 3 sini. Tanda tak clear. Okey. Sekarang dah buat box ni, kita nak buat yang ni. Ujung-ujung ni. Yang ni. Cuma kita tahu ni adalah nilai max dan ni adalah nilai min. Okey, kita tengok dalam ni. Nilai 15 ni dia termasuk dalam ni. Nilai min 15 ni boleh digunakan. Tak, sini 15. Okey, tanda. Sekarang ni nilai max pula. Macam kita tahu tadi, nilai max dia 76 ni dia lebih daripada ni. Dia terkeluar. Dia outlier. Lepas tu jadi sekarang kita kena guna yang ni lah. Ni nilai yang sebelum dia, iaitu 54. Tanda 54. Sini 54. Okey. Okey, yang ni dah settle. Sekarang kita ni, kita nampak kan ni dia bukannya terus terbang, dia masih berfungsi. Dia masih kena letakkan dalam benda ni. Cara dia kan, kita tengok tempat dia mana. Lepas tu kita tanda. Kita bukan buat garisan, kita buat dot gini. Itulah. Inilah kalau yang dia, inilah bentuk dia kalau apa tu, outlier, kalau berlaku masalah macam tadi yang dia tak ada dalam lingkungan hasil kiraan tu. Okey, sekian.